أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رمضان 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 di hati Ramadan Ramadan ku pohon usah pergi ku pohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Sudah bersedia ke tuan-tuan masak apa petang ni ataupun dah ready dengan kuih raya ke untuk kita menyambut tak lama lagi hari raya kita insya-Allah. Jadi di penghujung Ramadan pada hari ini kita seperti biasa akan mulakan pengajian kita dengan bacaan satu hadis. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-saimi minal lagwi war rafath. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menfardukan ke atas umat Islam agar menunaikan zakat fitrah kerana ia akan tuhratan, dia menyucikan buat orang yang berpuasa itu daripada perkara sia-sia yang mereka lakukan. Jadi suka juga saya ingatkan kepada tuan-tuan, puan-puan, andai belum lagi membayar zakat fitrah, maka segeralah bayar zakat fitrah sehingga sebelum daripada kita menunaikan solat Aidilfitri nanti. Baik, seperti biasa bersama dengan saya, teman saya setiap hari, Ustaz Husaini. Apa khabar? Sihat. Allah, Ustaz Husaini dah ready dengan kuih raya ke? Dah ready sebelah ni. Masya-Allah, nak menyambut hari raya tak lama lagi. Betul. Doktor sihat, Doktor? Alhamdulillah. Hari ini nampak ceria ya. Baik. Insya-Allah. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita, kalau sebelum ni kita telah membincangkan banyak perkara mengenai tentang hukum hakam dalam surah Baqarah, maka pada hari ini kita akan ambil satu hadis dan ayat Al-Quran sebagai persediaan untuk kita menyambut hari raya tidak lama lagi. Mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan ayat Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini sebelum kita membincangkan hadis kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Doktor. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, jom kita melihat suratul Baqarah, muka surat 28 ayat 185, melihat apakah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita renungkan. InsyaAllah moga-moga habis Ramadan nanti juga kita dapat menjadikan ketakwaan ya semat dalam hati kita insya-Allah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkumus shahra falyasumhu ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
Sadaqallahul Azim. Begitulah tadi bacaan Ustaz Husaini daripada ayat 185 daripada suratul Baqarah. Kalau tuan-tuan perhatikan ayat tersebut, Allah Taala menceritakan bagaimana kita menyempurnakan ibadah Ramadan kita, walitukmilul iddata. Kemudian Allah Taala kata walitukabbirullah. Maknanya Allah Taala kata kita sempurnakan puasa kita untuk kita membesarkan dan mengagungkan Allah Taala. Mudah-mudahan kita bersyukur. Maka hadis ini maka ayat Quran ini seakan-akan merujuk kepada peristiwa ataupun perayaan yang kita akan sambut tidak lama lagi. Maka pada hari ini mari sama-sama kita bacakan satu hadis yang berkaitan tentang hari raya, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik. Mari sama-sama tuan-tuan perhatikan slide yang telah kita sediakan. An Anasin qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawman yal'abuna fihima faqala ma hadhani al-yawman qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyyati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Maksudnya daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduknya memiliki 2 hari raya yang mereka bergembira dengannya. Rasulullah bertanya, 2 hari apakah ini? Mereka menjawab, 2 hari yang kami biasa bergembira pada ketika jahiliah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikan kedua hari tersebut dengan 2 hari yang lebih baik, iaitu hari raya Aidil Adha dan juga hari raya Aidil Fitri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Perhatikan hadis ni tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Maknanya Sayyidina Anas bin Malik menceritakan kepada kita. Sayyidina Anas bin Malik ni kita pun dah tahu ketika Rasulullah datang, beliau adalah kanak-kanak kecil di Madinah. Beliau menceritakan bagaimana ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sahaja di Madinah, Rasulullah memerhatikan penduduk Madinah merayakan dengan 2 perayaan yang mereka biasa raikannya ketika zaman jahiliah. Lalu Rasulullah kata kita akan gantikan dengan perayaan yang lebih baik, iaitu Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Perbincangan lanjut mengenai hadis ini akan kita teruskan lagi. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita sekali lagi dalam My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah pun mendengar bacaan hadis yang dibacakan oleh Dr. Sanusi berkenaan dengan perayaan Hari Raya Aidilfitri, 2 perayaan yang penting untuk umat Islam. Justru itu kita nak tengok siapakah yang meriwayatkan hadis yang dibacakan sebentar tadi. Tidak lain dan tidak bukan, iaitu Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ni doktor Yeah. Kalau kita boleh buat recap sikit, revise sikit. Kita pernah bercakap tentang sahabat ini, Sayyidina Anas bin Malik. Beliau merupakan seorang anak yang bila mana datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, ibunya ni nak offer Anas ni untuk berkhidmat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada situlah berkhidmatnya Anas bin Malik ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi seorang ulama besar dan menjadi antara salah seorang perawi hadis yang banyak juga. Betul. Doktor sezaman dengan sama banyak dengan Abu Hurairah, lebih kurang lah itu doktor. Baik, terima kasih Ustaz Husani. Betul maknanya Sayyidina Anas bin Malik ini adalah seorang perawi ataupun seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Dikatakan beliau meriwayatkan hampir 2000 ataupun 2200 hadis. Maknanya 2000 hadis ni banyak, tuan-tuan nak kena ingat dalam kepala. Bahkan yang menjadi anak murid dia lebih kurang 200 orang tabi'in. Maknanya ramai anak murid dia meriwayatkan hadis daripadanya. Cuma yang saya suka untuk kongsikan juga dengan tuan-tuan Ustaz Husaini ni, ada satu kisah yang mana Sayyidina Anas kata Rasulullah ni memang orang yang walaupun dia orang tuan, maknanya tuan lah, ketua kepada Sayyidina Anas, tapi dia tak pernah tanya Anas kenapa engkau buat macam ni. Maknanya seorang majikan yang sangat bertimbang rasa. Ada satu hari
Rasulullah pernah suruh Saidina Anas suruh melakukan sesuatu. Tapi Saidina Anas dia tak pergi buat, dia pergi main dengan kanak-kanak sebab dia kecil lagi waktu Rasulullah datang ke Madinah. Lalu sedang dia bermain, dia cerita, aku perasan ada seorang lelaki berdiri dekat belakang aku. Kemudian lelaki tu pegang baju aku. Kemudian bila aku toleh belakang, rupanya Rasulullah. Dan Rasulullah tanya, ya Unais. Rasulullah tersenyum, wahai Anas yang kecil. Unais ni mana dia kecil kan lagi, tasghir, isim tasghir. Wahai Anas, budak kecil, hal fa'alta ma amartuka, kau buat tak apa yang aku dah suruh tadi? Kemudian Anas kata, hal ana zahibun, dia kata aku akan pergi sekarang. Aku ke mananya tak buat lagi apa yang Rasulullah suruh, tetapi Rasulullah tak marah. Dan Rasulullah senyum dekat dia, dan dia pun rasa tak rasa segan ataupun tak rasa takut sangat dengan Rasulullah. Dia kata dia adalah seorang yang sangat baik, maknanya tuan, walaupun dia ada orang suruhan dia, tetapi dia adalah seorang yang sangat bertimbang rasa. Itu sikap Rasulullah terhadap Saidina Anas, yang Saidina Anas sangat ingat sehingga hari, maknanya dia ceritakan kisah mengenai perkara tersebut. Baik, kita kembali balik pada hadis tadi, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sekiranya tuan-tuan perhatikan hadis yang kita bacakan tadi, ada diceritakan bagaimana bila mana Rasulullah datang sahaja ke Madinah, maka penduduk Madinah menceritakan bahawa mereka meraihkan ataupun merayakan dua perayaan. Menurut Syekh Mullah Ali Al-Qari, perayaan ini yang pertama dinamakan sebagai perayaan Nairuz. Nairuz ni satu hari raya yang dianggap ataupun diraikan oleh penduduk jahiliah ketika itu kerana menyambut bulan baru ataupun tahun baharu. Dan yang keduanya perayaan Mahrajan. Mahrajan ni kalau kita guna hari ni pun macam perayaan juga, maknanya macam pesta macam tu. Tetapi mereka menyambutnya dengan macam-macam nyanyian dan sebagainya. Akhirnya Rasulullah kata, abdalakum khairam min hadzal yaum, maknanya Allah Taala menggantikan dua hari raya yang lebih baik, iaitu Yaumul Adha dan Yaumul Fitri. Jadi para ulama membahaskan kenapa Rasulullah sebutkan dulu Adha kemudian barulah hari raya Fitri. Iaitu sebahagian ulama menyatakan sebenarnya hari raya Adha ni seakan-akan lebih besar nampaknya daripada hari Aidilfitri. Kadang-kadang kita bergembira lebih sikit dekat hari Aidilfitri. Rupanya ada sebahagian ulama menafsirkan Rasulullah sebutkan Adha dulu kerana Adha tu barangkali lebih besar perayaannya ataupun lebih besar sambutannya. Baik. Di sini juga ada satu gambaran yang menarik bagaimana Rasulullah memberikan kita ruang untuk meraihkan ataupun menzahirkan hari raya. Dan ulama juga berpandangan mengenai hari raya ini ataupun hadis hari raya ini, iaitu amalan perayaan yang berkaitan dengan jahiliah hendaklah ditinggalkan. Jadi kita bimbang juga kadang-kadang ada anak muda kita, dia main sambut je, semua hari raya dia sambut. Sedangkan sebahagian ulama kata, hari raya yang jahiliah Rasulullah stop dan Rasulullah gantikan dengan hari raya yang baru. Dia fikir asas seronok je. Dia fikir asas seronok dia, sebenarnya Rasulullah tak kasih ataupun Rasulullah seakan-akan tidak membenarkan ataupun memberi ganti yang lebih baik kerana Rasulullah membayangkan kepada kita bahawa Islam adalah agama yang lebih sempurna. Kemudian dekat sini juga kita kongsikan kepada tuan-tuan para penonton sekalian, ada beberapa sunnah ataupun ada beberapa petunjuk Nabi yang Rasulullah cadangkan ataupun gariskan pada hari raya ini. Yang pertama adalah kita menzahirkan kegembiraan. Maknanya hari raya ni jangan sedih-sedih Ustaz ni, walaupun mungkin pergerakan agak terbatas, tapi jangan sedih Ustaz ni. Hati kita kena seronok. Hati kita kena zahirkan kegembiraan. Zahirkan kegembiraan. Yang keduanya juga Rasulullah galakkan agar kita mandi ataupun membersihkan diri kalau kita sebelum, sama ada kita solat di rumah macam PKP tahun lepas, ataupun kalau kita dibenarkan pergi ke masjid, kita disunatkan untuk mandi dahulu dan berpakai pakaian yang terbaik. Macam Ustaz ini sekarang ni dah terbaik dah, pakai samping pun. Handsome mana dah? Handsome, nampak handsome hari ni. Kerana yang ni yang disebutkan juga oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, yang mana dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu lahuma, maknanya dia akan pakai ajmala thiyabahu, dia akan pakai baju yang terbaik. Jadi sebahagian dia bersunnah, tuan-tuan digalakkan juga untuk memakai pakaian yang terbaik di hari raya nanti. Perbincangan yang selanjutnya kita teruskan selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan.
Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang hadis hari raya yang mana Rasulullah meraihkan dengan dua perayaan yang baharu dalam Islam, iaitu Aidilfitri dan juga Aidil Adha. Dan tadi kita dah kongsikan dua sunnah ataupun dua amalan yang sunat yang kita amalkan. Yang pertama, pada pagi hari mandi siap-siap dulu. Mandi siap-siap dulu Ustaz ini. Dan yang keduanya, pakai pakaian yang cantik-cantik. Pakai yang terbaik lah. Pakai pakaian yang terbaik yang ada lah. Maknanya itu yang termampu, itulah yang terbaik. Yang ketiganya pula, dalam Islam Rasulullah juga menggalakkan kita bertakbir. Bahkan kita menzahirkan takbir kita. Kan kadang-kadang amalan kita dekat kampung, kita ada takbir rumah ke rumah. Betul. Menzahirkan kegembiraan kita dan menzahirkan kerana perayaan adalah syiar sebenarnya. Yang ni yang kita kena faham. Orang ingat raya ni sekadar bergembira, tetapi ianya adalah syiar untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Lalu disunatkan kita untuk bertakbir bermula daripada maghrib sehinggalah pada sebelum solat sunat Aidilfitri itu nanti. Kemudian kalau yang tadi yang ketiga, yang keempatnya adalah tentang makan dulu. Makan dulu sebelum kita keluar untuk tunaikan solat Aidilfitri nanti, kita disunatkan untuk makan dulu. Yang ni sebahagian ulama memberikannya sebagai satu hikmah bahawa dia memberikan kita satu gambaran kita membezakan antara semalam puasa lagi. Hari ni dah raya, membezakan antara jadi hari raya dulu. Makan dulu. Nanti kan orang confuse, ni dah makan ke belum? Jadi Rasulullah kata makan dahulu, hari ni adalah hari makan. Maknanya bukan hari puasa dah. Kemudian itu yang keempat. Yang kelimanya adalah mengenai tentang berjalan kaki ke tempat musalla. Kalau tuan-tuan perhatikan di dalam hadis, Rasulullah menggambarkan seakan-akan tempat solat Aidilfitri ni adalah di lapangan ataupun musalla dipanggil, bukanlah di masjid. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian negara Arab, mereka solat di, kalau saya dekat Mesir dulu, solat di stadium. Maknanya solat di mana-mana kawasan lapang. Kalau dekat UK dulu, di taman permainan pun ada. Maknanya kat padang-padang tu kita solat kerana Rasulullah nak menggambarkan syiar Islam dan menggambarkan kegembiraan orang Islam. Bahkan orang-orang yang, maknanya Rasulullah kata kepada Ummu Salamah, kalau tak silap saya, maknanya sekalipun mereka berada dalam keadaan yang haid sekalipun, Rasulullah suruh datang juga, maknanya meraihkan perayaan tu tadi. Sebab kan kalau kita gambarkan orang yang datang bulan tak pergi ke masjid ataupun solat. Tetapi Rasulullah galakkan juga semua keluar menggambarkan kegembiraan tentang hari raya tersebut. Kemudian yang kelimanya adalah mendirikan salat hari raya. Yang ini juga yang ditekankan oleh para ulama, kerana ulama mengatakan Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat Aidil Adha ataupun Aidilfitri ni tadi sejak dia disyariatkan. Bererti ianya adalah salat yang kalau boleh kita tunaikan kerana Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Jangan disebabkan kerana PKP ni kita tak solat dah sebab tak boleh pergi, katakan PKP kan, maknanya kita tak menunaikan, maka tak kena juga. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah membaca Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama dan hal ataka hadithul Ghashiyah, surah Ghashiyah pada rakaat yang kedua. Manakala yang penghujung sekali, yang terakhir sekali yang saya boleh kongsikan juga dekat sini adalah tentang tahniah. Tahniah ni maksudnya tahniah. Para sahabat menceritakan bagaimana Saidina Abdullah bin Umar ataupun beberapa sahabat yang lain, bila mana hari raya mereka mengucapkan tahniah dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Maknanya ianya seakan-akan sebahagian daripada sunnah, kerana kita mendoakan mudah-mudahan amalan kita sepanjang Ramadan ni diterima oleh Allah Ta'ala sebagai satu galakan ataupun keseronokan. Mudah-mudahan amalan kita diterima. Baik, kita telah hampir sampai ke penghujung rancangan. Maknanya Allahu Akbar, agak rasa macam singkat pula, kan? Saya tak sempat nak bincang dengan Ustaz ni macam mana solat esok nanti. Solat dekat rumah ke? Tak apa, mungkin tengoklah dengan musim yang sekarang ni, mungkin solat kat rumah lah. Solat kat rumah nampaknya kita. Tengok macam mana kan. Baik, kita telah hampir sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan agar marilah kita sama-sama menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, tabung yang akan kita gunakan daripada sumbangan ini untuk memperkasakan lagi program-program pengajian Al-Quran dan juga program-program pengajian hadis kita. Dan kita telah hampir ke penghujung rancangan ini. Saya seperti biasa menjemput Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amalan kita dalam bulan Ramadan ini dan menjadikan kita seakan-akan baru ataupun seakan-akan dalam keadaan fitrah bila mana kita sampai pada
pada hari raya insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jom sama-sama kita angkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita dalam bulan Ramadan, dan insya-Allah saya juga Ustaz Husaini dan Dr. Sanusi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Ya, insya-Allah kita angkat tangan sama-sama, kita aminkan doa ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon kepadamu, ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang lebih baik selepas daripada Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kami pendidikan jiwa dan rohani kepada kami dalam bulan Ramadan ini. Justru itu, ya Allah, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jadikanlah pendidikan yang Engkau berikan kepada kami ini berterusan sehingga ke akhirnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah, dulu dan kini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.